Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Arba'iyah dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari ini saya Nurul Farhani dan juga rakan saya Musliana akan membentangkan soalan satu bagi sejarah Islam di Asia Tenggara. Okey, sedikit pengenalan mengenai kedatangan Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Sebelum kedatangan Islam di Semenanjung Tanah Melayu, agama Hindu-Buddha adalah sebuah agama yang sudah bertapak kukuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat alam Melayu, khususnya di Tanah Melayu sehingga berabad-abad lamanya. Saya rasa benda tu semua orang sudah ambil maklum. Dan sedikit mengenai kedatangan Islam, terdapat 3 pendapat utama, iaitu Islam datang dari China, datang dari India dan juga datang dari Semenanjung Tanah Arab lah. Dan kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu ini dikaitkan dengan beberapa faktor dan antara faktor utama ialah peranan para pedagang dalam penyebaran Islam di laluan-laluan dan juga di kawasan-kawasan perdagangannya. Okey, dari sini dapat dikatakan bahawa tidak dapat dinafikan lagi kedatangan Islam telah membawa banyak perubahan dan kesan kepada corak pemikiran dan juga sosio-budaya masyarakat Melayu. Kenapa saya kata begini? Kerana kedatangan Islam ni lebih mudah diterima oleh masyarakat Melayu. Dari sini kita boleh tengok bahawa kedatangan Islam ataupun tamadun Islam itu sendiri sedikit demi sedikit telah berjaya melunturkan kegemilangan tamadun Hindu sebelumnya. Okey, jadi sekarang ni mesti kamu semua mahu tahu apa perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu kan? So, jom kita tengok isi-isi penting bagi soalan ini. Baiklah, apabila bercakap tentang perubahan yang berlaku kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu, sudah semestinya salah satu perubahan terbesar yang berlaku adalah dari segi agama dan juga kepercayaan lah, yang merangkumi akidah dan juga pemikiran masyarakat Tanah Melayu setelah kedatangan Islam. Okey, perubahan dalaman dan juga rupa bentuk luaran adalah perubahan yang berlaku setelah kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu. Perubahan ini boleh diistilahkan sebagai perubahan jiwa dan juga rupa masyarakat Melayu. Kenapa dikatakan begitu? Kerana perubahan jiwa ini sebenarnya berpunca daripada perubahan dalaman, iaitu daripada kepercayaan animisme, kepercayaan Hindu-Buddha dan juga kepercayaan yang bersifat hayalan sebelum kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu kepada suatu bentuk kepercayaan akidah tauhid terhadap Tuhan yang selaras dengan akal fikiran yang rasional dan juga dalil yang nyata. Okey, dari sini kita boleh lihat bahawa berlakunya ledakan tauhid, iaitu mencetuskan zaman baru dan juga meninggalkan zaman kehidupan pengaruh Buddha. Okey, dari sini saya boleh katakan bahawa tauhid ni adalah satu ajaran yang dibawa oleh Islam yang membuahkan kehidupan beribadah dan juga menghiasi akhlak yang bernilai tasawuf. Okey. Macam yang saya katakan tadi, berlakulah perubahan dalaman, perubahan rupa bentuk luaran, untuk masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu kan. Dan hal ini menyebabkan kepercayaan dan juga corak pemikiran masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu telah berubah. Unsur-unsur rasional, intelektual dan juga logik akal dimasukkan ke dalam diri masyarakat di Semenanjung Tanah Melayu. Okey? Dan masyarakat di Tanah Melayu juga setelah kedatangan Islam diajar supaya mempercayai Tuhan, Allah yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Okey? Hal ini kenapa dikatakan begitu? Kerana secara logiknya dunia tidak boleh dipimpin oleh banyak Tuhan kerana ianya boleh menyebabkan keadaan huru-hara, kelam kabut. Okey, dari situ pun masyarakat berfikir bahawa memang betul pun apabila dunia ni terlalu banyak pemimpin, kita terlalu percaya dengan banyak Tuhan, dunia akan menjadi kelam kabut. Okey. Dan dari sini kedatangan Islam di Semenanjung Tanah Melayu, apa yang membawa kepada perubahan corak pemikiran dan juga akidah masyarakat ketika itu adalah ahli-ahli tasawufnya sendiri yang menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Tanah Melayu. Okey? Pengaruh ahli tasawuf ni adalah pengaruh yang sangat besar pada ketika ini dalam mengubah kepercayaan masyarakat. Bukan setakat masyarakat biasa, tetapi golongan pemerintah pun turut terpengaruh dengan golongan tasawuf ni. Contoh yang saya boleh berikan dalam sejarah Melayu ada dinyatakan bahawa seorang berbangsa Arab iaitu Syed Abdul Al-Aziz mengislamkan Raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara, dan daripada Parameswara telah digantikan namanya kepada
Iskandar Shah setelah beliau memeluk Islam. Okey, daripada sini kita boleh lihat bahawa satu perubahan besar yang berlaku setelah kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu adalah dari segi agama dan juga kepercayaannya yang lebih bersifat logik, rasional dan juga intelektual. Okey, baiklah. Kita akan ke isi yang seterusnya, iaitu pentadbiran dan pemerintahan. Di mana sebelum kedatangan Islam, Tanah Melayu telah mengamalkan sistem pentadbiran yang bercorak institusi pemerintahan beraja, dan ianya dipengaruhi daripada tradisi Hindu-Buddha, iaitu konsep Dewa Raja. Dan setelah kedatangan Islam di Tanah Melayu, ia telah mengubah corak pentadbiran, di mana ianya telah menjadi institusi raja kepada institusi kesultanan. Dan istilah sultan ini telah mula diguna pakai, yang mana ia diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu Zilwah fil alam dan Zilwah fil ard, yang bermaksud bayangan Allah di bumi. Dan gelaran bagi pemimpin juga diguna pakai, iaitu Kifatul Mukmin, yang bermaksud pemimpin yang mukmin. Perubahan tradisi Hindu-Buddha ini telah mengalurkan nasab keturunan seseorang pemerintah daripada penitisan dewa. Dan setelah kedatangan Islam, tokoh-tokoh Islam mula diperkenalkan, iaitu seperti Iskandar Zulkarnain, yang mana ianya mula dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan, dan ianya telah menjadi institusi berdasarkan perwarisan. Dan dalam pentadbiran di Tanah Melayu setelah kedatangan Islam, Sultan telah menjadi pemerintah yang tertinggi dalam sesebuah institusi ataupun pemerintahan. Dan bagi sesetengah negeri-negeri di Tanah Melayu, pemerintah ini ada dua cara ataupun kaedah, di mana di Negeri Sembilan misalnya ianya mengamalkan adat berpatih, manakala di negeri-negeri Melayu yang lain mengamalkan adat temenggong, contohnya di negeri Perak. Dan ianya masih lagi mengekalkan sultan sebagai pemerintah yang tertinggi dalam institusi pemerintahan. Dan sultan ini dibantu oleh beberapa orang pemimpin, iaitu seperti bendahara, temenggong, laksamana dan penghulu. Dan selain itu, bendahara juga menjadi penasihat kepada sultan, contohnya dalam hal-hal ehwal pentadbiran sesebuah negeri. Selain mendapat khidmat nasihat daripada bendahara, sultan juga mendapat khidmat nasihat daripada golongan ulama seperti Mahdum Syed Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Maulana Jalaluddin, Kadi Yusof dan juga Tok Pulau Manis. Kedatangan Islam di Tanah Melayu juga telah memperkenalkan perkataan daulat dan derhaka, di mana daulat ini merupakan perkataan asal daripada perkataan Arab yang bermaksud daulah, iaitu kuasa ataupun raja, di mana ianya menjadi lambang kekuasaan kepada seseorang raja yang memerintah sesebuah negeri itu. Dan daulah ini bermaksud seseorang yang mempunyai kuasa tertentu, dan sesiapa sahaja yang melanggar kuasa ataupun arahan pemerintah tersebut, ianya akan menerima tulah, iaitu akibatlah. Oleh itu, dengan konsep daulat yang diperkenalkan ini telah mengangkat kedudukan sultan ke tahap yang lebih tinggi, dan seterusnya menjadikan sultan dihormati oleh masyarakat. Dan semestinya kedatangan Islam di Tanah Melayu ini telah mengubah secara keseluruhannya sistem pentadbiran di Tanah Melayu, di mana ianya telah mengubah daripada konsep Dewa Raja kepada sistem kesultanan yang secara pewarisan. Aspek seterusnya adalah aspek perundangan. Okey. Aspek perundangan merupakan salah satu perubahan penting yang turut tercetus setelah kedatangan Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Di sini saya sertakan beberapa contoh. Pertama sekali kita boleh tengok di negeri Melaka. Seperti yang semua tahu, di negeri Melaka terdapat dua teks perundangan penting, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua teks perundangan ini mempamerkan dengan jelas bahawa peraturan Islam pernah diamalkan bukan sahaja sebagai undang-undang diri, bahkan sebagai undang-undang muamalat, undang-undang kekeluargaan, undang-undang jenayah dan banyak lagi yang berpandukan dengan Islam. Dalam Hukum Kanun Melaka itu sendiri, turut dijelaskan tentang konsep Islam dan juga takrifan mengenai kedudukan jawatan Sultan Mahmud pada ketika itu dan juga beberapa lagi raja-raja Melaka sebagai Khalifah Al-Mu'minin. Yang kedua, dalam Undang-Undang Laut Melaka, kita boleh tengok ada satu fasal dalam undang-undang tu yang menyebut tentang menteri-menteri,
pegawai istana dan pasukan tentera yang hendak bertindak berdasarkan firman Allah dan juga Al-Quran. Apa benda tu adalah mencegah kemungkaran dan juga membuat kebaikan. Okey, contoh kedua yang saya boleh bagi sini untuk negeri Pahang, Undang-Undang Pahang. Okey, Pahang diisytiharkan sebagai Dar al-Islam dengan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah sebagai khalifah pada ketika itu. Okey, untuk Undang-Undang Pahang, dia menggunakan undang-undangnya menggunakan hampir sepenuhnya peraturan berdasarkan hukum hakam Islam. Daripada 68 fasal, ada 42 fasal yang merupakan terjemahan daripada Undang-Undang Fiqh 42 fasal yang merupakan terjemahan daripada Undang-Undang Fiqh Mazhab Syafi'i. So daripada situ kita boleh tengoklah titik tolak perubahan masyarakat Islam setelah kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu, terutamanya dalam aspek perundangan. Okey, dalam aspek perundangan tu pun banyak diselitkan unsur-unsur Islam, hukum hakam Islam yang tidaklah dianggap berat macam tu kan. Yang penting dalam perundangan tu adalah untuk kesemua masyarakat mencegah kemungkaran yang berlaku dan juga membuat kebaikan. Isi yang seterusnya ialah isi ekonomi, di mana perubahan yang dapat dilihat selepas kedatangan Islam di Tanah Melayu amat berbeza dengan sebelum kedatangan Islam di Tanah Melayu melalui ekonomi, dan ianya berbeza daripada 3 perkara, iaitu perdagangan, mata wang dan percukaian. Selepas kedatangan Islam di Tanah Melayu, ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu ialah kegiatan seperti pertanian dan juga perdagangan, di mana kedatangan para pedagang dari Parsi, Arab, India dan Cina telah menggalakkan perkembangan Islam di Tanah Melayu. Kedatangan Islam di Tanah Melayu juga telah menggunakan sistem timbang dan sukat dalam perdagangan bagi mengelakkan berlakunya penipuan dalam sistem jual beli, di mana dalam sistem timbang ini mereka menggunakan 2 kaedah ataupun 2 cara, iaitu sistem tahil dan juga sistem bahra. Ekonomi di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam ini juga turut mengamalkan 2 kaedah, iaitu melalui kaedah tukar barang dan juga jual beli. Mereka juga turut menggunakan sistem mata wang yang dibuat daripada timah. Sebelum kedatangan Islam, sistem mata wang ini tidak lagi diperkenalkan. Namun setelah kedatangan Islam, sistem mata wang ini mula diperkenalkan. Sebagai contoh, di Melaka, sistem mata wang mula diperkenalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Dan terdapat tulisan Jawi yang melambangkan ciri-ciri ataupun unsur Islam yang terdapat di kepingan mata wang tersebut. Cukai juga turut dikenakan dalam ekonomi melalui kepada para pedagang sebagai tujuan untuk pembangunan dan juga pendapatan bagi sesebuah negara. Dan ekonomi yang diamalkan selepas kedatangan Islam di Tanah Melayu telah menggunakan hukum kanun Melaka sebagai panduan dalam ekonomi di Tanah Melayu. Sebagai contoh, amalan riba tidak dibenarkan dalam perniagaan, dan juga tipu dalam penipuan dalam jual beli juga tidak digalakkan. Dan zakat juga turut dikenakan kepada golongan yang berkemampuan supaya ianya dapat menjadi pendapatan kepada sesebuah negara. Justru jelaslah bahawa selepas kedatangan Islam di Tanah Melayu, ekonomi yang diamalkan di Tanah Melayu lebih sistematik dengan adanya sistem-sistem mata wang, sistem timbang dan sukat, dan juga sistem zakat yang diamalkan sebagai orang Islam dalam perniagaan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Baiklah, isi yang seterusnya ialah pendidikan, di mana pendidikan sebelum kedatangan Islam di Tanah Melayu adalah secara tidak formal, di mana pendidikan awalnya bermula daripada institusi kekeluargaan yang bermula di rumah. Ianya memberikan penekanan dan pengajaran nilai-nilai moral, iaitu daripada bentuk pembelajaran seperti melalui pendengaran, penglihatan dan juga pemerhatian. Dan mereka juga mempelajari kemahiran daripada ibu bapa seperti pertukangan, pertanian, perikanan, kraftangan dan lain-lain lagi. Pendidikan tidak formal ini juga turut menekankan beberapa aspek seperti agama, kelakuan, adat resam dan juga sikap daripada ibu bapa.
Nilai-nilai budaya juga turut diserapkan melalui penceritaan jenaka. Contohnya seperti cerita-cerita dongeng, seperti cerita Pak Pandey dan lain-lain lagi. Mereka juga turut mempelajari pantang larang dan adat istiadat melalui pergaulan sosial mereka. Sebagai contoh, menghulurkan tangan apabila bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita. Dan setelah itu, mereka juga mempelajari pendidikan ini melalui pantun, peribahasa dan teka-teki. Setelah kedatangan Islam, pendidikan ini mula menjadi formal apabila golongan agamawan daripada luar ataupun daripada tanah Arab, Parsi, Cina dan India mula datang ke tanah Melayu dengan membawa ajaran Islam ini, dan bermulalah institusi pendidikan secara formal di mana melalui institusi-institusi tertentu. Di mana sebelum ini, seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan Islam, pendidikan ini berasaskan tradisi Hindu-Buddha, dan ianya juga didominasi oleh golongan atasan. Dan selepas kedatangan Islam, pendidikan ini berkembang pesat dan terbuka kepada semua golongan. Dan institusi-institusi yang diajarkan untuk mendapat pendidikan ini seperti di istana, masjid, surau, rumah, pondok dan madrasah. Dan setelah kedatangan Islam di tanah Melayu ini, pendidikan yang mereka tekankan adalah berasaskan sumber Al-Quran dan hadis, dan mereka akan mempelajari tentang mata pelajaran seperti ilmu hisab, bahasa Arab, ilmu sains, sejarah dan sebagainya. Dan kebiasaannya, pengajian yang akan dijalankan ini akan dibuat di rumah tok guru yang akan mengajar mereka itu. Dan ianya akan dihadiri oleh kanak-kanak yang berusia daripada 7 sehingga 15 tahun. Selain daripada masjid dan surau, terdapat dua lagi institusi yang penting dalam pendidikan di tanah Melayu selepas kedatangan Islam, iaitu institusi pondok, di mana institusi ini telah menjadi institusi pendidikan agama yang lebih teratur, di mana ianya telah menetapkan tempoh jika mahu mempelajari sesebuah pendidikan agama itu, di mana sebagai contohnya, tempoh yang ditetapkan untuk belajar di pondok adalah selama 4 tahun ataupun selama 10 tahun paling lama. Ianya telah di institusi pondok ini, ianya telah menempatkan beberapa orang pelajar untuk bertugas sebagai guru agama ataupun berkhidmat kepada masyarakat ini. Dan ianya telah bermula, institusi pondok ini telah bermula di Patani sejak abad ke-12 dan berkembang ke negeri-negeri Melayu ini seperti di Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Dan antara pondok yang terkenal di tanah Melayu ialah seperti Pondok Pulau Condong yang diasaskan oleh Haji Abdul Samad, dan Pondok Kutan yang diasaskan oleh Haji Muhammad Saleh, dan selain itu juga Pondok Langgar yang diasaskan oleh Haji Muhammad Nur. Selain daripada pondok, madrasah juga merupakan antara institusi yang terpenting, dan ianya adalah lebih tinggi kedudukannya daripada pondok. Dan untuk pengetahuan semua, institusi madrasah ini telah bermula sejak zaman Khalifah Bani Saljuk lagi, iaitu di Iraq sekitar tahun 447 Hijrah, di mana ianya mempunyai sukatan pelajaran dan kelas, iaitu sangat berbeza dengan institusi pondok dan masjid. Dan ianya merupakan tahap pendidikan yang bermula daripada permulaan, pertengahan dan pengkhususan. Dalam institusi madrasah ini, ianya diawasi oleh seorang mudir, iaitu seorang guru besar, dan turut diselia oleh sebuah lembaga seperti jawatan kuasa kewangan dan sebagainya. Dan institusi madrasah ini amat penting kepada masyarakat di tanah Melayu, dan sekiranya mereka lulus di madrasah ini, mereka diberi kelayakan untuk menjadi pendidik kepada masyarakat lain untuk mengajar ilmu-ilmu agama kepada masyarakat di tanah Melayu. Selain itu,
Mereka juga ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, contohnya seperti di tanah Arab, untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi daripada peringkat di madrasah. Antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam pendidikan selepas kedatangan Islam ini ialah seperti Tengku Mahmud Zuhdi yang terkenal di sekitar Selangor, di mana beliau telah mengajar di pondok di Sijangkang. Selain itu di Kelantan pula, Tok Kenali merupakan antara golongan ulama ataupun golongan pendidik yang telah menyebarkan pendidikan yang berunsurkan Islam, dan beliau juga telah menyebarkan pengaruh Islam dengan menubuhkan sebuah sekolah, iaitu Madrasah Al-Muhammadiyah Al-Kelantaniyah di Kelantan. Okey, isi yang seterusnya ialah bahasa dan kesusasteraan, di mana selepas kedatangan Islam, tulisan Jawi mula diperkenalkan dan diguna pakai selepas kedatangan Islam di tanah Melayu, di mana sebelum ini tulisan-tulisan seperti Palava, Kawi, Sunda, Kuno, Batak dan Rencong digunakan sebelum kedatangan Islam. Namun selepas kedatangan Islam, ianya tidak lagi digunakan dan tulisan Jawi mula diperkenalkan, di mana ianya mengguna pakai huruf-huruf Arab dan diterima mudah oleh orang Melayu kerana ianya lebih sesuai dengan tulisan Melayu. Dan selain itu, tulisan Jawi ini juga menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan kepada orang Melayu di tanah Melayu. Selain itu, pembendarahan dan penulisan, iaitu pertambahannya istilah baru daripada bahasa Arab. Contohnya, perkataan-perkataan Arab yang diguna pakai dan dibawa masuk dalam bahasa Melayu, iaitu seperti perkataan adat, adil, daulat, hakim, hukum dan sebagainya. Perkembangan dalam penulisan juga terdapat beberapa perubahan seperti dalam bentuk prosa dan juga puisi. Perubahan yang dapat dilihat melalui bahasa dan kesusasteraan selepas kedatangan Islam di tanah Melayu boleh dilihat melalui penulisan-penulisan karya Islam seperti Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Abu Bakar dan juga Hikayat Hasan dan Husin, di mana ianya terdapat ciri-ciri ataupun unsur-unsur Islam yang diguna pakai dalam penulisan tersebut. Antara penulisan yang diguna pakai ataupun yang menggunakan unsur-unsur Islam seperti puisi Hanya Untuknya yang telah menggunakan kalimah Allah, iaitu sebagai Tuhan pencipta alam, yang telah menunjukkan ianya sebagai satu unsur ataupun penulisan yang menekankan unsur Islam dalam penulisan tersebut. Selain itu, Gurindam Menatap Ramadan, antara Gurindam yang turut dipengaruhi unsur Islam, dan dalam Gurindam tersebut ianya telah menjelaskan beberapa amalan yang perlu diamalkan oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Antara penulis yang terkenal selepas kedatangan Islam ialah Hamzah Fansuri, dan beliau telah menghasilkan beberapa karya penulisan beliau yang berunsurkan Islamik. Baiklah, setelah kedatangan Islam juga berlaku sedikit perubahan dalam aspek kesenian Islam. Aspek kesenian itulah. Okey, Islam merumuskan bahawa seni Islam tu adalah satu ciptaan bentuk yang mengandungi nilai estetik yang berpadu kepada nilai-nilai etika dalam Islam. Kesenian Islam adalah sebuah kesenian yang indah dan baik di sisi agama, selain menunjukkan ciri-ciri Islam yang sebenarlah. Okey. Setelah kedatangan Islam, kesenian di Semenanjung Tanah Melayu bukanlah bermatlamatkan kepada hiburan, tujuan keduniaan ataupun keseronokan, kerana Islam menggariskan kesenian sesuai mengikut naluri dan juga fitrah semula jadi manusia. Okey, saya akan bagi beberapa contoh. Pertama sekali dari segi ukiran dan juga kaligrafi. Setelah kedatangan Islam, orang Melayu telah menjadi penggemar, malah ada yang menjadi pewaris seni tulisan khat setelah berlaku penerimaan tulisan Jawi, tulisan Arab, tulisan Jawi dan juga Al-Quran. Okey. Dan ada juga seni ukir.
kalimah-kalimah macam kalimah Allah, Muhammad, Bismillah, dia sering menjadi bahan rujukan ataupun bahan ukiran pada kayu yang diletakkan di beberapa tempat. Contoh macam di rumah-rumah, di masjid, ataupun apa-apa lagi lah institusi yang ada hubungan dengan agama ataupun budaya setempat. Contoh macam rumah persendirian pun, istana berasaskan ciri-ciri Islam juga. Macam ada bentuk relung, ukiran daun, bunga-bungaan macam tu. Okay? Di dinding-dinding masjid. Okay. Contoh terbaik yang saya boleh bagi untuk seni Bina ni adalah yang ada unsur-unsur kesenian Islam ya, yang dibawa masuk setelah kedatangan Islam adalah Masjid Kampung Laut di Kelantan. Kubah masjid tu dorang anggap sebagai langit yang melengkungi kehidupan, lampu-lampu tu dianggap sebagai bintang-bintang di langit, lantai itu sebagai bumi, itulah bumi itu sendiri. Okey. Dan di masjid tu juga dia punya tempat berwuduk, mihrab, menara azan, ada mimbar, semua tu ada unsur-unsur kesenian Islam juga. Okey, contoh untuk seni ukiran dan kaligrafi tadi tu, saya boleh bagi contoh di sini, penemuan batu nisan di Pahang yang dijumpai dengan tulisan ayat Al-Quran dan juga syair Arab. Dan satu lagi penemuan batu bersurat di Terengganu. Ya, di Terengganu yang ada tulisan Jawi gitu. Okay, untuk seni muzik pun ada. Macam dulu kan, sebelum kedatangan Islam mungkin lebih kepada yang bersifat fiesta macam tu, orang menyanyi. Tapi seni muzik pada setelah kedatangan Islam lebih kepada macam dikir rebana, gendang pahang contohnya. Okay, alat muzik yang digunakan pun yang diambil daripada konsep Arab macam tu, ghazal, gambus. Okay, dari segi pakaian pun pada ketika itu lebih mengikut sunnah Nabi Muhammad, pakai celak macam tu. Okey. Okey, dari sini kita boleh tengok setelah kedatangan Islam di tanah Melayu, cara berhibur ataupun cara manusia di semenanjung tanah Melayu menunjukkan seni mereka, kekreatifan mereka bukan lagi seperti sebelum kedatangan Islam yang tak tahu bezakan macam mana hiburan-hiburan yang terlalu menyeronokkan lah, yang macam boleh buat orang sampai leka. Kesenian setelah kedatangan Islam lebih kepada macam tengok ukiran-ukiran macam tu, penduduk-penduduk boleh merealisasikan bakat mereka tu, kekreatifan mereka tu dengan unsur-unsur Islam, khot-khot macam tu di buku-buku ataupun di kitab-kitab, di masjid-masjid, di istana-istana macam tu. Okey? Baiklah. Setelah kedatangan Islam di semenanjung tanah Melayu, juga berlaku perubahan dari aspek sosial. Okey, sistem sosial Islam mengandungi peraturan dan juga nilai-nilai murni yang lengkap dan sesuai untuk semua orang pada bila-bila masa. Pengaruh sosial yang dibawa oleh Islam telah mengikis sedikit demi sedikitlah pengaruh sosial Hindu, walaupun macam ada lagi sedikit semangat daripada ajaran Hindu tu masih ada lagi dalam kehidupan masyarakat di tanah Melayu ketika itu. Okey. Dalam Islam menganjurkan hubungan kekeluargaan yang harmoni dan juga nilai persamaan taraf manusia. Okey, selepas daripada situ kita boleh tengok selepas kedatangan pengaruh Islam, masyarakat di tanah Melayu yang dahulunya mengamalkan sistem kasta berdasarkan ajaran Hindu telah menghapuskan sistem tersebut dan menolak perhambaan sesama manusia. Dari situ kita boleh simpulkan bahawa Islam ni mengajar manusia untuk menghayati hidup secara sama rata dan juga adil. Okey, dalam aspek sosial ni terdapat beberapa upacara yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang memperlihatkan ciri-ciri keislaman lah, tamadun Islam tu. Khasnya yang contohlah saya boleh bagi yang melibatkan tentang peringkat kelahiran manusia daripada lahir sehingga remaja. Contoh macam cukur rambut, macam mana lagi, menjejak tanah, membelah mulut, berkhatan, khatam Al-Quran macam tu, marhaban, berzanji, baca doa selamat. Okey, dia ada gabungan gabungan adat dan juga unsur-unsur Islam. Daripada situ kita boleh tengok bahawa Islam ni bukan menjadi penghapus kepada penghapus adat ataupun budaya setempat, tapi memberi satu elemen dimensi baharu kerana Islam tu sendiri tidak membatasi adat selagi tidak bercanggah dengan syariat lah. Okey. Untuk cara bersosial pula, kita boleh tengok masjid. Masjid adalah tempat ataupun pusat kegiatan sosial Melayu pada ketika itu. Okey? Fungsi ini jelas dilihat berdasarkan pembinaan masjid
di sesebuah negeri. Contoh saya boleh bagi di sini adalah di negeri Melaka. Pembinaan masjid dalam Empire Kesultanan Melayu Melaka ditempatkan di tepi sungai. Sebab kenapa di tepi sungai? Kerana di Melaka, sungai adalah salah satu jalan perhubungan yang penting. Dan daripada sini, ianya memudahkan masyarakat yang berhubung yang melalui sungai itu untuk singgah di masjid bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah ataupun untuk menyatakan kesyukuran atas rezeki yang diorang dapat time tu. Okay? So daripada situ kita boleh tengoklah macam mana Islam tu dia datang ke Semenanjung Tanah Melayu, dia bukan merubah 100% cara masyarakat Melayu tu bersosial, tidak mengacau adat masyarakat Melayu ketika itu, tetapi memasukkan macam sedikit unsur-unsur keislaman lah, macam tadi berzanji, semua tu baca doa selamat, semua tu yang akan tetap akan berbalik kepada nilai-nilai estetika dalam Islam tu lah. Okay, so faham kan? Secara kesimpulannya, kedatangan Islam di Tanah Melayu telah membawa perubahan yang sangat besar dari segi agama dan kepercayaan, pentadbiran dan pemerintahan, pendidikan, ekonomi, bahasa dan kesusasteraan, kesenian Islam dan juga dalam bidang sosial. Perubahan ini juga telah membawa elemen Islam menjadi lebih jitu dan berpendian berbanding sebelum kedatangan Islam di Tanah Melayu. Malahan, perubahan ini juga telah menjadikan Islam sebagai sebuah agama rasmi di Tanah Melayu serta menjadikan lebih ramai lagi masyarakat di Tanah Melayu memeluk Islam. Sekian saja pembentangan daripada saya dan Hani. Sekian, terima kasih.